ulama, kerana hadisnya dhaif. Nampak? Tapi walau bagaimanapun tak boleh kita nak marah orang nak sapu muka atas alasan sunat sapu muka, kerana mengikut akan pendapat beberapa orang ulama fiqh yang mengatakan sunat. Kemudian dia pun sembahyang asar dia sapu muka. Kadang main gaib tak sapu pula. Nah, jawabnya tak ada masalah. Sapu sokma apa boleh, tak sapu sokma apa boleh. Kerana dia bukan rukun sembahyang, bukan wajib sembahyang dan bukan haram sembahyang, tak ada celaan apa-apa. Cuma kita sapu attack, dak attack sapu attack, niat nak buat main, barulah tak boleh niat main gitu. Soalan seterusnya. Ibu saya tinggal dengan saya. Dia selalu berasa hati ke saya dalam hal remeh-temeh sampai menangis. Saya dah cuba daya upaya untuk jaga hatinya, tapi tak berjaya. Biasanya ibu tak senang dengan suami. Kita juga suami tak suka sifat ibu. Saya sebagai anak dan isteri serba salah dan tertekan. Ikut kami, mak pula ikut suami, mak berasa hati. Mana yang saya kena ikut? Harap terang detail-detail sikit. Masalah antara ibu dengan suami, ramai kami kaum wanita masalah macam ini. Wakil muslimat sebelah tabir. Baik, dia ni duduk dengan mak dia dan dengan laki dia. Laki dengan mak dia ni ada sisip hang tak mak. Jadi nak ikut laki, mak menangis. Ikut mak, laki jebeh. Hak mana se? Jawabnya payah kalau begini. Walaupun taat selepas kahwin adalah kepada suami lebih dulu. Tetapi pandai-pandailah kita jaga hati ibu, jangan sampai derhaka kepada suami. Sebab bila kita kahwin, hak suami. Ibu tak tanggung dosa kita, suami yang tanggung. Tapi dalam mentaatkan kepada segala perintah suami, gila-gilalah biar mak ni tak berasa hati. Kalau dengan sebab kita taat pada suami dan benda tu adalah baik, tiba-tiba mak menangis juga, kita tidak lagi derhaka. Kerana ibu begini, dia panggil ibu yang bermasalah. Dia tak faham. Sebagai anak perempuan, bila berkahwin, dia kena taat suami dulu. Tapi dia tak suka gitu. Dia nak suruh ikut dia belaka. Kalau gitu, kita buat benda yang betul sisi syarak, taat suami, mak pun marah juga, maka mak yang salah. Cuma kita lah susah. Main menangis orang-orang, duk kata kita suka ke laki, tak suka ke dia. Jawabnya bersabar je lah. Nak buat kau ni pasal hukum, lebih suami dulu. Cuma suami jangan ambil kuasa betul. Atas kata kita berkuasa, segala-gala nak suruh ikut kita belaka. Kena ra'i attack biar dia dengar attack kataan mak dia. Kita bergalah attack lah. Laki mana? Laki mana? Dah. Laki dengan mak. Dengan tua puang. Dah suami, isteri taat siapa? Taat. Mak kita memang puang. Mak saya, lepas tu bini saya. Dah siapa balahnya? Bini saya dengan mak saya. Bini dengan mak? Suami ni wajib taat bini ke wajib taat mak? Ngaju sok mak kita tunailah apa benda yang patut. Nampak? Cerita molek-molek. Panggil dua orang tu duduk depan. Saya wajib taat ke ibu. Tapi ni isteri saya, wajib tanggungan atas saya. Awak kena taat saya taat ke mak. Mak tak boleh ambil kesempatan nak buat sakit hati isteri saya. Pasal ni kehidupan berumah tangga. Jadi kita pakat duduk molek-molek. Gitu lah. Biar duduk semeja, tak? Biasa gitulah. Jarang mak tua balah dengan natu lelaki. Dengan natu puang. Dia puang ni dia tak boleh. Dia balah. Puang dengan lelaki tak balah. Dia baik. Masalah belaka tu kita jawab mudah. Masalah berlaku payah. Takkan kita nak jawab payah, jawab mudah. Sekeping dua je lah. Kawan saya yang aktif dalam perjuangan tapi peribadi ada masalah peribadi, krisis dengan kawan. Saya ingin keluar daripada menjadi ahli biasa yang tidak aktif. Apakah hukum? Tolong bagi sedikit masalah.
penjelasan. Dia kata aktif dalam perjuangan. Lepas tu ada masalah. Jadi dia tak mau aktif sangat, dia nak awak pakat rendah. Tak apa, suruh orang lain ganti pakat dia. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tak boleh nak orang lain tak boleh nak memimpin, kita tinggal kepimpinan itu menyebabkan perjuangan kita jadi cacat, tak boleh. Faham? Ini tengok dulu. Tapi kalau orang amal, orang layak boleh ganti kita, gantilah pakat kita. Katakan kita pengurusi ke, setiausaha ke, apa dah. Nak, orang lain ganti. Tapi tak ada orang layak ganti, jadi punah perjuangan, jadi punah maknanya firqah kita ni. Dengan sebab kita pakai lari gitu. Tak boleh. Kerana tolaklah masalah peribadi itu kerana Allah. Lepas tu banyak lagi kelemahan-kelemahan di dalam perjuangan kita ni. Kerana pribadi. Nampak? Pribadi. Jadi biar ikhlas, betul-betul ikhlas. Baru turun pertolongan Allah. Macam mana nak sujud syukur? Perlukah ada wuduk? Pendapat mutamak dalam mazhab Syafi'i, segala jenis sujud ni mesti kena ada wuduk. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud sajadah. Macam mana nak tahu kulit yang disamak tidak suci? Biasanya ulama sebut dapat dikenalkan dengan ada lendir pada kulit. Ada lendir, ada daging yang tidak habis. Nampak? Ataupun bila kita kenakan pada air, dia akan menjadi busuk. Dia tak busuk selalu. Kita bekak di air tu, boleh dirojang, dia akan bau busuk. Bau busuk menunjukkan bukan kulit, iaitu darah lendir yang terlekat di situ. Soalan terakhir, ada 5 lagi insya-Allah minggu depan pula. Sekiranya kita musafir ke Kuala Lumpur dalam perjalanan balik kita solat jamak kosong maghrib isya, tapi kita sampai rumah pukul 12 tengah malam. Sah tak solat jamak isya kita buat dalam waktu maghrib tadi? Atau kena solat semula? Tak payah dah lah. Syarat sah jamak ini hendaklah kedua-dua solat dibuat dalam waktu yang pertama. Nampak? Ataupun waktu yang kedua tetapi belum masuk di dalam mukim. Faham? Orang kat tempat kerja saya kata solat tak wajib. Guna niat sudah cukup. Boleh tak kita makan makanan yang dia belanja? Boleh? Tak masalah. Sebab boleh makan makanan orang kafir belanja. Yang tak boleh makan makanan orang kafir sembelih. Faham baik? Orang kafir belanja boleh. Belanja tak apa. Dah duit dia tak tahu haram ke tak? Boleh. Dia pekoh boleh. Imam Ghazali kata boleh. Kita tak tahu. Dia mungkin orang putih ni katakan orang putih lah. Atau orang Afrika ke. Kita masuklah dalam kedai, kita makan. Makan laksa apa semua. Lepas tu kita nak bayar. Kata tu bayar dah. Kita pergi bayar, tengok tak. Barack Obama. Faham tak? Kapi bayar. Jadi boleh kita kena kehek mula. Dah haji. Tapi kalau tu imam menang nombor ekor bayar kita makan, tu baru kehek mula. Tu baru duit haram. Kalau kafir yang haram ni dia semelih, baru tak boleh makan. Tapi kita makan paung, kita makan laksa, dia bayar duit dia, halal. Dan kalau duit dia duit ropak, baru tak boleh makan. Dan ni kita tak tahu, kira halal dulu. Faham? Sebab kita tidak diberatkan kena tanya. Nak belanja saya dah tahu, duit ambil mana? Duit ambil mana duit? Sudah main gitu, berkocok hanya lah kedai. Jadi orang yang kata semayang ni, dia kafir lah, tak wajib rokok sujud. Orang ni kafir laknat, kekal dalam api neraka dulu kini selamanya. Ni murtad dia panggil, ilmu nukir. Dalam kitab fatwa Syekh Daud kata haram tanam kubur orang Islam, dan kalau tanam dah kena gali mula. Korok dia tu kena tohuk dalam barang. Kerana dia dulu set semayang niat. Hak makan minum tak boleh. Tapi ni kita dah ambil era. Sebab tu kena perhati golongan mana dalam kampung kita yang pegang ajaran semayang tak wajib. Pakai niat. Nampak? Kita kena tanya dia pesah. Bila dia pesah, dia pegang gitu, kita kena wawarkan nama dia pada surah masjid dalam mukim kita. Supaya bila dia mati, kita tak semayang. Sebab kalau kita semayang, haram. Barang gini haram semayang mayat dia. Letak gambar tak apa. Pok leh, pok jik. Letak. Kalau pegang mayang niat. Sebab kita pergi semayang tak boleh pasal dia murtad. Tak payah ratik. Ni ratik pas 7 malam. Gegar rumah. Set mayang niat mati. Nampak ni ratik juga. Tu imam pada hal yang.
Soalannya, kenapa ustaz pakai stoking masih semayang? Jangan nak kata nak jawab gua ni kata token tak boleh kau. Boleh tak kata token? Dah kaki kita kotor ni boleh jadi tok imam ni kaki kotor gitu ai orang tengok lai. Nak yang sebenarnya sedap pakai stoking. Sedap. Jalan sedap kaki kita tak kotor. Dak pakai boleh juga. Nak dulu dak pakai pun leni pakai stoking. Nak orang JKK dia stoking. Kita pakai token ada gak kita tak pakai token. Kalau malam pakai token sejuk. Kalau siang nanti mayang tak pakai token. Mayang asar, mayang lahu tak pakai token. Mayang malam saja dengan subuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa arina bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi